Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Connie Grace untuk ringkas TVS. Kita mulakan dengan berita ini. Kementerian Kesihatan Malaysia meluluskan peruntukan 21 juta ringgit bagi menaik taraf fasiliti peralatan serta makmal Hospital Kerajaan di Sarawak. Peruntukan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kapasiti ujian COVID-19. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Sim Kui Hian berkata, kapasiti ujian COVID-19 di Sarawak sebelum ini adalah 2,500 sehari. Dengan peruntukan yang diluluskan ini, jelasnya Sarawak dapat menguji sehingga 6,000 sampel sehari bagi mempercepatkan lagi usaha Sarawak melandai lengkuk jangkitan COVID-19. Pada masa yang sama, KKM juga memperuntukkan tambahan 36 juta ringgit bagi tambahan 29 katil unit rawatan rapi dan lain-lain peralatan perubatan bagi Hospital Sibu, Bintulu, Miri dan Limbang. Tambah beliau, meskipun kesihatan di bawah persekutuan, kerajaan negeri telah membiayai makmal molekul di Limbang dan Kapit dengan masing-masing diberikan 1 juta ringgit. Jelasnya lagi, kerajaan negeri juga melakukan bidaan untuk membantu meningkatkan kapasiti ujian dengan menyediakan dana bagi Universiti Malaysia Sarawak Unimas Kampus Bandar, Borneo Medical Center BMC dan Gibres Patologi Malaysia. Dengan semua kerjasama antara institusi kesihatan awam dan swasta, Sarawak menurut Dr. Sim akan dapat menjalankan lebih daripada 6,000 ujian PCR bagi COVID-19 sehari. Menteri Muda Kerajaan Tempatan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi, Datu Dr. Pengguang Manggil, telah menghulurkan bantuan makanan kepada penduduk di rumah emah dan petugas barisan hadapan susulan daripada penularan pandemik COVID-19. Terdahulu, Rumah Emah Sungai Liam Bakong telah dikenakan sekatan pergerakan yang bermula pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Beliau berkata, bantuan ini diberikan ekoran daripada tempoh perintah sekatan pergerakan dilanjutkan sehingga 8 Februari 2021. Bagi mewakili beliau, bantuan tersebut telah disampaikan oleh Pergerakan Pemuda Parti Demokratik Progresif PDP Marudi. Sementara itu, turut menerima bantuan makanan asas ialah petugas barisan hadapan di Pondok Sekatan Jalan Raya di Simpang Sungai Liam, Simpang Rumah Apol, Simpang Sungai Entulang dan selepin di Jalan Beluru Bakong. Peningkatan kluster melibatkan tempat kerja semakin membimbangkan. Kebimbangan tersebut turut diluahkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan beliau. Katanya sejak 6 Januari lepas, sejumlah 350 kluster baharu telah dilaporkan dan 225 daripadanya kluster berkaitan tempat kerja. Bagi tempoh yang sama, sejumlah 112,225 individu telah disaring dan 28,477 kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster-kluster ini. Sehubungan itu, beliau menyeru semua majikan dan pekerja supaya bersama-sama memainkan peranan membendung penularan COVID-19 di tempat kerja dengan sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Tegas beliau, majikan juga bertanggungjawab menyediakan tempat kediaman pekerja yang kondusif. Di samping memastikan pekerja sentiasa mengamalkan langkah pencegahan jangkitan termasuk pemeriksaan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja. Pekerja juga katanya perlu mengelak berkumpul di ruang sempit, mengelak terlalu ramai pekerja bersama pada satu-satu masa serta memastikan jarak 1 meter semasa pekerja bertutur sesama mereka. Jumlah penerbangan masuk ke negeri ini dikurangkan berkat kuasa 16 Januari lepas bagi memastikan jumlah kemasukan penumpang adalah selari dengan bilangan bilik hotel yang disediakan untuk kuarantin wajib selama 14 hari. Kata Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, keputusan itu juga dibuat bagi mengurangkan kes import COVID-19 ke dalam negeri ini. Sehubungan itu, keputusan mengurangkan jumlah penerbangan dibuat supaya bilik hotel di Kuching, Sibu, Miri dan Bintulu mencukupi bagi menampung keperluan kuarantin. Beliau berkata demikian selepas mengadakan tinjauan pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 di Bandar Riau Samarahan pada Sabtu. Di samping itu, katanya, pihak berkuasa negeri juga kini memperhebat
melibatkan gerakan memburu pendatang tanpa izin dalam usaha membendung penularan kes import COVID-19. Kementerian Pendidikan sentiasa berusaha untuk terus memperkasakan TV pendidikan yang kini bersiaran selama 9 jam sehari di beberapa stesen televisyen dengan pendekatan bersesuaian. Menghargai pandangan dan saranan pelbagai pihak berkaitan TV pendidikan, Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razzi Muhammad Jidin berkata, KPM mewujudkan kembali TV pendidikan pada 6 April 2020. Ianya sejurus pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pertama pada 18 Mac tahun sama. Pada masa ini jelasnya, TV pendidikan bersiaran selama 9 jam sehari iaitu 2 jam di TV OK, 4 jam di Astro Tutor TV dan 3 jam di NTV7. Bagaimanapun, pihak pendidikan sedar jumlah masa siaran tersebut masih belum mencukupi dengan mengambil kira keadaan semasa. Dalam mengekang penularan pandemik COVID-19 dan penyeludupan migran, Thailand memperketatkan kawalannya di sempadan Thailand-Malaysia. Komander Tentera Bahagian ke-4 Lieutenant General Kriang Krai Sriak berkata, penularan COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia telah menyebabkan migran berhasrat pulang ke kampung halaman. Sejak Oktober tahun lepas hingga semalam, beliau berkata, pihak berkuasa keselamatan negara itu telah menahan 624 migran termasuk dari warga Myanmar seramai 408, Laos 76, Kemboja 64 dan Malaysia 21 yang cuba menyelinap masuk ke Thailand melalui jalan tikus di kawasan sempadan. Berucap dalam sidang media, beliau juga berkata, sebanyak 13 tangkapan telah dilakukan di Narathiwat, Patani, Songkhla dan Nakhon Si Thammarat. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesihatan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya Connie Grace, salam hormat dan sayu kenep.